Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga sihat, ceria walaupun kita berpuasa. Itu tidak membebankan kita, tidak memenatkan kita, insya-Allah. Apatah lagi kalau kita lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabat terlibat dengan perang Badar lagi dalam bulan Ramadan di padang pasir siang hari panas terik. Nabi boleh berpuasa, alangkah kita pula di Malaysia dalam keadaan airconnya, dalam keadaan ada bazar Ramadannya. Jadi kita teruskan usaha kita dan sedar tak sedar kita dah 10 hari Ramadan. 10 hari kita berpuasa. Barangkali kita dah insya-Allah jadi mantap, barangkali ketakwaan kita dah ada benih-benih ketakwaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harap-harap masjid-masjid surau-surau tidak surutlah. Biasanya yang lepas-lepas kan 10 malam pertama tu penuh, 10 malam kedua tu kurang, 10 malam ketiga tu syahid habis dah. Pakat rebah habis dah. Jadi tuan-tuan tidak begitulah, insya-Allah ya. Kita akan tukar imej baru Ramadan tahun ini, surau dan masjid sentiasa penuh sampai ke akhir. Kalau kita lihat di Mekah, biasanya yang hujung-hujung telah penuh dengan orang. Jadi tuan-puan yang dikasihi semua, bila kita sebut Ramadan ni sebenarnya dia berkait dengan satu lagi. Bukan sekadar puasa saja, tapi ada satu lagi tanggungjawab kita, kewajipan kita, iaitu zakat fitrah, ataupun orang Kelantan dia panggil bayar terah. Bayar terah. Zakat fitrah tu bayar terah tu. Jadi tuan-puan, kita lihat hari ini apakah pentingnya, di mana kewajipannya, apa dalilnya, apa kesannya zakat fitrah. Sama-samalah kita menghayati Al-Kuliah pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya di dalam studio pada petang ini, kita bersama dengan penonton-penonton daripada mana ya? Sungai yang satu sungai ni. Mereka lah penonton kelas pengajian Fardu Ain Kampung Kubu Gajah. Kubu Gajah, kuat kubu ni. Kubu Gajah, Sungai Buloh. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Inilah orang-orang yang minat dengan kelas ilmu, kelas Fardu Ain. Baguslah mereka. Ilmu ini tidak sentiasa untuk orang muda saja. Ilmu ini daripada buayan sampailah ke liang lahat. Kita wajib menuntut ilmu. Dan juga bersama dengan saya pada petang ini sebagai panelis kita ialah tak lain tak bukan orang yang memang arif bidang dia. Yang ariflah dalam bidang zakat ni, tak lain tak bukan ialah yang berbahagia Ustaz Halim Din. Sama dengan nama penerbit kita ya. Ustaz Halim Din. Siapakah beliau? Ketua Unit Dakwah Lembaga Zakat Selangor ataupun LZS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan puan-puan, penonton dan juga panelis kita pada petang ini. Jadi anda boleh tanya di rumah ya. Kalau ada soalan, insya-Allah anda boleh emailkan, SMS-kan kepada kami. Kami akan baca soalan anda yang hanya menepati tajuk zakat fitrah saja. Jadi kalau anda bertuah, sebab kita akan pilih 2 orang saja. 2 orang yang bertuah ini, maka Pustaka Salam akan menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kepada anda. Barangkali anda lah orang yang sangat beruntung pada 10 Ramadan tahun ini sebab anda mendapat 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i daripada Pustaka Salam. Terima kasih. Thank you Pustaka Salam. Dan juga kepada siapakah? Kepada produk Di Hatiku yang memang tidak pernah orang kata apa serik-serik untuk bersama dengan kami, sentiasa bersama dengan Al-Kuliah dengan menaja hadiah penonton dalam studio yang bertanyakan soalan kepada ahli panel. Terima kasih ya kepada Ustaz Khairudin dan juga kepada Kopi Goji dan sebagainya. Dan kita lihat siapakah lagi penyumbangnya. Terima kasih kepada Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Bila sebut Galeri Ilmu itu memang kita tahu dah, memang ada majalah-majalahnya. Inilah majalah Galeri Ilmu yang cukup popular dan cukup minat saya membacanya. Satu Anis, satu Asuh. 2 ni bagus untuk membina masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang soleh dan juga solehah. Terima kasih Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Mudah-mudahan dimajukan lagi bisnes anda. Dan juga kepada Aifa Health Sendirian Berhad yang memang menyumbang untuk kesihatan badan kita dengan adanya penawar-penawar bagi penyakit diabetes ataupun penyakit kencing manis. Jadi anda yang berada di luar sana, hubungi telefon berkenaan kalau inginkan penawar tersebut. Sebab rugi kalau anda tak catat sekarang. Catat ya, itulah nombornya. Okey, dan terima kasih kepada satu lagi. Ini juga memang dah orang kata apa, dah bersama dengan kami di Al-Kuliah, iaitu Bihun Sufi. Ni goreng sedap ni.
buka puasa ke, raya ke, makan sahur ke, memang sedap. Bihun sufi. Mudah-mudahan makan bihun ni jadi ahli sufi lah. Terima kasih kepada Bihun Sufi Keluaran Fama. Saya yakin bihun ini memang bihun yang bersih dan ada cop halal lagi di bawahnya. Bolehlah anda beli Bihun Sufi. Ini satu produk hasil Bumi Putra di Malaysia. Terima kasih ya kepada Fama yang menyumbang Bihun Sufi. Jadi tuan-tuan puan-puan, apa kata kalau kita mulakan Al-Kuliah pada petang ini, cerita tentang zakat fitrah. Apa pun saya tanya Ustaz dulu. Sebagai mukadimah Ustaz, apa itu zakat sebenarnya? Apa itu zakat? Kalau puasa kita tahu, menahan lapar dan dahaga pada siang hari sepanjang Ramadan. Tapi zakat apa benda Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pada petang ini kita berbicara persoalan yang amat penting di dalam kehidupan kita untuk membina rukun Islam yang 5. Tidak lain tidak bukan iaitu rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Kalau kita melihat kepada maksud zakat itu menurut kitab-kitab fiqh, antaranya utamanya disebut dalam kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Bila disebut zakat dari sudut lisanul Arab ataupun dari sudut lurahnya dikatakan itu ialah zakat syai'u, iaitu sesuatu yang dibersihkan ataupun membersihkan sesuatu. Kalau dikatakan zakat fulanun, maksud dia orang yang baik. Adapun dari sudut terminologi, zakat itu diertikan, dimaksudkan ialah sesuatu yang diberikan daripada harta yang tertentu kepada golongan yang tertentu dan mengikut tertakluk kepada syarat-syarat yang tertentu. Maka adapun zakat yang dimaksudkan di dalam hukum fiqh ada dua dibahagikan. Yang pertamanya iaitu zakat maliyah dan yang keduanya tuan-tuan sekalian iaitu zakat badaniyah. Maka zakat maliyah, zakat harta dibayar sepanjang tahun. Tetapi zakat fitrah itu mengikut peraturan dan syarat-syaratnya. Apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, maka zakat fitrah itu dinamakan zakat badan. Apabila tamat sahaja bulan Ramadan, maka bayarnya itu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Antara yang kita boleh faham, apa yang dinamakan zakat fitrah ialah zakat badan, zakat individu. Sebagaimana hujah dan dalilnya di dalam Al-Quran, Nabi SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin aw kama qala rawahu Bukhari wal Muslim. Adapun Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih itu, zakat fitrah yang difardukan olehnya, iaitu oleh Allah dan Rasulnya itu, daripada yang disebutkan tadi, yang dikatakan so'an min tamrin au so'an min syair. Maka zakat fitrah itu tuan-tuan sekalian merupakan segantang daripada kurma ataupun kata Nabi segantang daripada syair, sejenis gandum, makanan ruji bagi orang-orang Arab seumpama. Dan kepada mereka alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir, iaitu wajib ke atas mereka yang dikatakan hamba, sama ada mereka hamba yang merdeka ataupun yang disebut sebagai hamba abdi, dan yang seterusnya kepada setiap lelaki dan perempuan, dan juga kepada mereka sama ada kanak-kanak dan juga orang-orang dewasa. Maka kita dapat melihat zakat fitrah itu zakat badaniah yang ditunaikan ada tempohnya, bermula daripada 1 Ramadan sehinggalah pagi pada waktu yang disebutkan itu waktu sebelum sembahyang sunat Aidul Fitri. Dan apakah kepentingan dan tujuannya kalau kita lihat kepada zakat fitrah itu tuan-tuan sekalian? Di antara yang disebut juga oleh Nabi SAW, riwayat Imam Abu Daud, maka zakat fitrah itu zakat al-fitri tuhratan lisaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin atau kama qala. Maka Nabi menyatakan kepentingannya zakat fitrah yang dibayar pada bulan Ramadan ini dalam maksud kata zakat badan setelah tamat Ramadan, iaitu tidak lain tidak bukan tuan-tuan sekalian, untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Biasanya tuan-tuan,
kita tidak berpuasa sebenar-benarnya dalam erti kata hukum yang dimaksudkan puasanya bukan hanya sekadar menjaga perkara yang membatalkan puasa, tetapi juga menjaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Apabila tidak menjaga mulut, lisan, hifzul lisan, kata Imam Al-Ghazali, antara puasanya itu amat penting lisannya daripada berkata perkara-perkara yang lara. Dengan sebab itu Nabi menyatakan zakat fitrah ini antaranya tuhratan, membersihkan, menyucikan yang disebutkan tadi daripada perkataan orang-orang yang berpuasa lisaimi minal lagwi warrafath, iaitu nak menjaga daripada lidah kita. Kalau seketikanya nanti bila mana kita berada di dalam bulan Syawal, insya-Allah mudah-mudahan lidah kita dapat dijaga daripada berkata yang tidak baik. Bila mana kita sudah menunaikan zakat fitrah, maka fitrah itu disebut sebagai asas makanan ruji ataupun benda makanan yang dizakatkan dan boleh ditukarkan kepada nilainya daripada harganya, dan juga kalau ambilnya daripada makanan yang sebenarnya tadi iaitu makanan ruji. Jadi rumusannya, kesimpulan yang kita boleh lihat, zakat fitrah itu merupakan zakat untuk juga diberi kepada fakir dan miskin, terutamanya yang disebutkan orang-orang fakir dan miskin. Sebab itu Nabi menyatakan wa tu'mat lil masakin, hendaklah diberikan zakat fitrah itu kepada mereka orang-orang miskin sebagai makanan mereka, sebagai habuan mereka, sebagai mereka juga boleh bersama dengan kita diraikan yang disebut hari raya kemenangan ataupun hari raya Idul Fitri itu bersama dengan golongan-golongan daripada kalangan fuqara dan masakin, dan mereka juga adalah manusia dan kita juga adalah manusia. Jadi di antara kita, antara orang yang ada wang dengan orang yang tiada wang, maka kita dapat berkongsi meraihkan hari raya yang penuh dengan kemeriahan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz panjang lebar huraiannya tentang zakat fitrah dan juga kepentingannya. Apa pun rumpahan saya dapat rumuskan tadi, zakat fitrah ada dua peranan. Yang pertama sebagai pencuci, macam sabun jugalah ya, sabun cuci. Cuci orang yang berpuasa daripada benda-benda yang kotor, yang bercakap sia-sia. Yang kedua sebagai penghibur kepada orang miskin ataupun orang fakir dia tidak ada duit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mulai sekarang dah boleh bayar zakat dah, ya, boleh bayar zakat fitrah di mana-mana saja kaunter zakat fitrah. Apapun kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Al-Kuliah pada petang ini. Dan kita sebenarnya bersama dengan penonton tadi daripada kelas Fardu Ain, kelas pengajian Fardu Ain. Jadi mereka ni suka mengaji, suka bertanya soalan. Jadi saya tak mau lepaskan peluang nak bagi mereka peluang keemasan bertanyakan soalan secara langsung di TV3 pada hari ini. Sebab suami-suami mereka nak tengok dekat rumah tu ya. Jadi mereka akan tanyakan soalan. Mereka berasal Sungai Buloh ni, sungai yang paling banyak buluh. Silakan Hajah Junaidah ataupun panggilan manggilnya Kak Jun, silakan. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menetapkan bayaran zakat fitrah dengan mengeluarkan satu gantang kurma atau gandum, tidak pula disebut dibayar menggunakan wang sebagaimana amalan kita hari ini. Sila Ustaz jelaskan. Okey, terima kasih Kak Jun ataupun Hajah Junaidah. Itu dah kadang-kadang ada juga orang confuse sebab dulu-dulu ingat ayah mak kita, tok nenek kita bayar dengan beras kan. Sampai sengit bonek kereta tu kan. Sampai nampak tayar pun separuh je. Silakan Ustaz. Terima kasih puan yang bertanya. Soalan yang cantik, kita boleh berkongsi bersama. Apa yang dinyatakan tadi iaitu tentang Nabi SAW menyatakan tadi farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Kalau kita melihat dari sudut bahasanya, sa'an itu adalah gantang. Maka gantang namakan itu gantang Baghdad. Digunakan di zaman Rasulullah SAW di Madinah. Pada waktu itu disebut sebagai segantang kurma ataupun segantang syair gandum. Jadi kita berbalik kepada asas fitrah. Benda makanan yang dizakatkan itu mesti makanan ruji ataupun makanan yang asasi bagi sebuah negara ataupun sebuah negeri. Maka bila mana kita di Malaysia bermakna dengan beras. Sebab itu bila kita bayar zakat fitrah, maka kita dengan niat ini wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku ataupun dengan tanggunganku pada tahun ini kerana Allah. Apa yang saya nak bincang di sini ialah pandangan fuqaha dibahaskan terlalu banyak. Di antaranya pandangan mazhab.
Bila Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa wang ataupun apa dikatakan tadi harta fitrah itu ataupun zakat fitrah itu mestilah diberi dalam bentuk benda barang. Kalau katakan beras maka perlu diberi dengan beras. Kalau disebut dalam kitab fiqh apa di mazhab yang lain umpama mazhab Hanafi, maka mazhab Hanafi menyatakan lebih afdal diberi dengan nilai harga makanan ataupun benda yang kita zakatkan tadi dinilaikan. Dan kalau kita lihat, kalau satu gantang Baghdad itu dimaksudkan 3 cupak ataupun bersamaan dengan 2 kilo 250 gram, maka itu disebut nilai beras fitrah ataupun zakat fitrah yang dibayar mengikut adat ataupun mengikut ketetapan yang telah ditentukan di dalam negara kita. Dan alhamdulillah di Malaysia pada tahun ini kebanyakan negeri banyak zakat fitrahnya telah ditetapkan dengan kadar RM7. Antaranya Kedah, Pulau Pinang, antaranya Pahang, juga Perak, Selangor menetapkan harga fitrah pada tahun ini adalah RM7. Jadi RM7 tadi bersamaan dengan satu gantang ataupun dengan 3 cupak ataupun dengan yang disebutkan tadi timbangannya 2 kilo 250 gram. Berbalik kepada perbahasan ulama, bila Imam Asy-Syafi'i menyatakan perlu diberi dengan beras, maka katanya tidak sah kalau sekiranya diberi dengan wang. Adapun kata Imam Asy-Syafi'i adalah hukum harus apabila daruratnya pada waktu itu dan yang keduanya diperintah oleh pemerintah ataupun raja. Maka Imam Asy-Syafi'i agak longgar di sini menghukumkan hukumnya harus, tetapi apabila menunaikan zakat fitrah itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesti diniatkan inilah wang bagi menggantikan beras fitrah. Maka Imam Syafi'i tidak kompromi menetapkan kalau sekiranya mengatakan ini wang zakat fitrah, maka zakatnya itu tidak sah. Mesti disebut ini wang bagi menggantikan beras fitrah. Maka Imam Hanafi tadi afdalnya mengambil dengan harga beras yang diberikan sebagai zakat fitrah. Itu perbahasan ulama. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Itu disebut beberapa negeri kebanyakanlah RM7 ataupun RM7 untuk bayar zakat fitrah bagi satu kepala. Bapa RM7, ibu RM7, anak-anak RM7. Jadi ada negeri lain RM9.5. Itu kalau anda lah nak bayar lebih pun lagi bagus sebenarnya. Jadi kita minta Puan Hamidah ataupun Kak Midah tanyakan soalan sekiranya ada. Silakan Kak Midah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, seorang miskin tidak wajib menunaikan zakat harta tetapi wajib pula menunaikan zakat fitrah. Jadi bolehkah Ustaz jelaskan keadaan ini? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Kak Maidah. Dia pening Ustaz. Kenapa orang miskin zakat fitrah wajib, bayar terah wajib? Kenapa zakat harta ataupun zakat pendapatan, zakat perniagaan memang mereka tak ada pun? Kenapa tak wajib? Silakan Ustaz. Terima kasih puan yang bertanya. Kita melihat kepada konsep ta'awun dan takaful di dalam Islam amat cantik, amat indah. Islam datang dalam keadaan package, meraihkan orang miskin dan si kaya tadi dapat membantu dan menolong kepada mereka orang yang memerlukan. Jadi berbalik kepada apa yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tadi, apabila zakat fitrah itu kata Nabi alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal saghir wal kabir minal muslimin. Hadis yang disebut oleh Nabi itu menunjukkan bahawa zakat fitrah itu diwajibkan ke atas mereka yang menjadi hamba ataupun mereka yang dimerdekakan, dan juga bagi golongan orang yang lelaki dan perempuan, dan juga bagi mereka kanak-kanak dan kanak-kanak dan juga orang-orang dewasa. Di sini kita dapat memahami bahawa zakat harta itu tertakluk tadi kepada harta yang tertentu, golongan yang tertentu dan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Adapun zakat fitrah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat walaupun kita dalam keadaan tidak mampu umpamanya untuk mengeluarkan zakat harta, tetapi Allah dengan sifat rahmatnya, rahimnya itu, maka Allah nak meraihkan ganjaran pahala tidak hanya diberi kepada golongan orang-orang yang ada kemampuan, tetapi mereka golongan yang miskin juga ada peluang dan ruang mereka untuk berkongsi, sharing satu ganjaran dan juga bonus yang Allah nak beri khususnya di dalam bulan Ramadan. Kalau orang yang miskin mengadu kepada Nabi, mereka ahlu dusur ya Rasulullah, boleh mengeluarkan zakat, boleh bersedekah, maka kami, apa yang kami boleh buat? Nabi kata wa kullun tasbihatin sedekah, wa kullun tahmidatin sedekah, wa kullun takbiratin sedekah. Kamu boleh berucap, kamu boleh berzikir dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dengan tasbih, maka begitu jugalah kita. Kalau sekiranya kita tidak ada kemampuan, Allah memberi suatu kebaikan, zakat fitrah itu wajib ditunaikan walaupun kita menjadi golongan fakir ataupun miskin, kerana ada lagi harta yang boleh kita tunaikan untuk menyelesaikan
puasa kita di dalam bulan Ramadan. Sebab di antara Nabi SAW menyebut puasa tergantung di antara langit dan bumi apabila tidak ditunaikan zakat fitrah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Apa pun orang miskin pun kadang-kadang ada juga perkataan-perkataan yang kadang-kadang sia-sia ke, perkataan-perkataan yang lara-lara keluarkan. Itulah peranan zakat fitrah, menyucikan benda-benda tadi tu. Dia tak kira siapa-siapa, orang kaya cakap pun dicucikan juga, orang miskin cakap tak baik pun dicucikan juga. Jadi tuan-tuan, orang miskin kalau dia hulurkan RM1 itu lebih besar daripada besar nilainya, pahalanya daripada RM1,000 orang kaya yang keluarkan. Jadi anda orang miskin boleh keluarkan juga zakat. Ya. Okey, kita minta Abang Id. Abang Id, apa namanya? Encik Said. Silakan Abang Muhammad Said. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, bagaimanakah zakat bayi bagi bayi yang belum lahir dan bagi individu yang sudah meninggal dunia? Sekian. Okey, ini tentang zakat fitrah dalam bulan Ramadan Ustaz. Dalam kandungan satu, yang kedua dalam Ramadan juga meninggal dunia. Jadi boleh tak Ustaz kupaskan Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih yang bertanya. Soalan yang disebutkan tadi berkaitan apabila seorang bayi yang dilahirkan ataupun seorang yang meninggal dunia, sama ada sebelum ataupun selepas, bagaimana persoalannya zakat nak ditunaikan tadi adalah zakat fitrah. Jadi dalam perbahasan ulama fiqh ataupun dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya fiqh mazhab Syafi'i, menyatakan bila mana seseorang yang lahirnya di akhir Ramadan itu sebelumnya terbenam matahari dan dia hidupnya sehinggalah terbenamnya matahari, maka wajib dah bagi si ibu dan bapaknya tadi menunaikan zakat fitrah si anak yang lahirnya tadi sebelum terbenam matahari hari yang terakhir dan hidupnya juga selepas terbenamnya matahari hari yang terakhir, bermaksud bermulalah waktu itu malamnya 1 Syawal. Itu adalah suatu yang wajib dan yang membayarnya adalah ibu ataupun bapa. Zakat fitrah ni tuan-tuan, jangan confuse, jangan keliru. Kita boleh wakilkan kepada mereka yang lain, ya, daripada kalangan ahli keluarga dan seumpama. Begitu juga dengan zakat harta, boleh diwakilkan. Dan soalan tadi disebut juga bagaimana seorang yang meninggal selepas terbenamnya matahari, maka hukumnya, hukum fiqahnya wajib dibayar zakat fitrahnya sebab dia meninggalnya itu pada waktunya, waktu wajib terbenam matahari sehingga dah pada pagi sebelum sembahyangnya sunat Aidul Fitri. Jadi kita bila berada dalam suatu kes peristiwa yang disebutkan tadi tuan-tuan, pastikan zakat si mati tadi sudah diselesaikan, sudah dibayar, ditunai. Kalau tidak, yang disebutkan tadi tergantung rohnya di antara langit dan bumi apabila tidak menyelesaikan zakat fitrah sebagai zakat penyucian jiwa, diri dan sebagai seumpamanya. Wallahu a'lam. Okey, masih Ustaz. Saya tertarik pada tahun yang sudah, tak silap saya ada satu kes Ustaz di mana seorang perempuan dia bergaduh dengan amil yang sedang buka kaunter di pasaraya sebab perempuan tersebut dia minta diskaun. RM7 tu dah tetap dah dia minta diskaun, kukut RM5 dapat kan nak beli apa lagi barang raya ke, dia minta, jadi amil tak bagi, dia bergaduh dengan amil. Boleh tak Ustaz kupaskan, boleh tak diskaun ni supaya tak berlaku lagi tahun ini ada amil kena tumbuk dan sebagainya. Silakan Ustaz. Kalau kita lihat dari sudut apa yang dinyatakan tadi, kalau zakat fitrah itu ada kadar yang telah ditentukan, maka kita faham bahawa kalau sekiranya harganya RM7, maka tidaklah ada diskaun daripada RM7 itu jadi RM5 ataupun jadi RM2 seumpama. Sebab kadarnya itu sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Kalau katakan zakat harta 2.5% ataupun 2.5%, maka 2.5% harta itu adalah kadar yang telah ditentukan. Dia tidak ada diskaun jadi 2% ataupun 1%. Jadi semua ini farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun faradallah, Allah yang menetapkan dan Rasulnya menetapkan. Inilah indahnya hidup bersyariat. Maka kalau kita mengikut syariat yang sebenar, maka kita rasa berseronok dan kita rasa nak bertambah-tambah lagi. Kerana zakat itu selain maksud menyuci, maka dia adalah berkat dan bertambah kembang dan subur. Jadi kalau banyak zakat yang ditunaikan itu dengan kadar yang ada tetapi kita menunaikan dalam keadaan yang disebutkan watama'an, maknanya berlumba fastabiqul khairat, untuk mencapai suatu kebahagiaan dan keberkatan yang banyak di dunia dan di akhirat. Okey, Masih Ustaz. Itulah tuan-tuan puan penonton semua. Zakat fitrah adalah ketetapan daripada Allah dan Rasul. Bukan ketetapan dari amil. Amil bertugas kutip zakat fitrah saja. Jadi RM7 itu kita bayar je lah pada tahun ini. InsyaAllah tuan-tuan puan, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Okey, terima kasih kepada anda semua. Selamat berpuasa dan jangan berbuka lagi ya, tunggu waktu maghrib. Apa pun saya dah lihat ada beberapa soalan SMS anda, email anda yang dihantar kepada kami dan terima tahniah kepada anda semua sebab prihatin dengan persoalan zakat fitrah, menandakan anda memang kuat dan kental keimanannya untuk membayar zakat ini. Dan daripada Ai, dia tanya soalan Ustaz, apakah hukum zakat fitrah melalui SMS yang tiada lafaz akadnya? Tiba-tiba memang send je. Apa hukumnya? Silakan Ustaz. Terima kasih yang bertanya tadi. Bagaimana kita hari ini berada dalam keadaan dunia moden, modernisasi, new millennium, borderless world, sophisticated, macam-macam lagi lah Ustaz ya. Bila mana hari ini dunia dalam keadaan rentak maju ke depan, maka kaedah-kaedah yang moden, yang teknologi yang kian maju, maka antaranya menggunakan kaedah yang disebutkan kaedah SMS dan seumpama. Kalau merujuk kepada keputusan fatwa berhubung cadangan pembayaran zakat fitrah melalui pembayaran elektronik, iaitu fatwa yang disebut Fatwa Negeri Selangor, mesyuarat yang berlangsung pada 27 Ogos tahun 2008 telah membincangkan perkara tersebut dan membuat suatu keputusan. Decisionnya iaitu adalah hukumnya harus menggunakan kaedah bayaran zakat fitrah melalui khidmat pesanan ringkas ataupun SMS, sama ada secara prabayar ataupun pasca bayar. Ini di antara contoh ya yang saya bawa, iaitu keputusan Majlis Fatwa Negeri Selangor mengharuskan hukum membayar zakat fitrah menggunakan khidmat SMS melalui prabayar ataupun pasca bayar. Jadi kalau kita lihat, inilah antara Islam yang tidak jumud dan tidak tunduk kepada keadaan-keadaan yang moden, tetapi berkembangnya Islam itu sehingga memberi satu kemudahan. Kemudahan itu kemudahan yang mudah. Lah hari ini kalau kita tengok tuan-tuan perempuan sekalian, kita dalam keadaan sibuk di atas jalan raya, umpama kalau di Kuala Lumpur, jalan jam dan seumpama, nak pergi kaunter zakat kadang susah. Nak pergi kaunter zakat parking pun tak ada. Jadi kaedah bayaran zakat fitrah tadi menggunakan SMS memudahkan supaya seorang pun tidak tertinggal terkecuali daripada menggunakan membayar zakat fitrah tadi dalam kaedah menggunakan apa juga jenis-jenis kemudahan yang telah disediakan oleh pihak-pihak pusat-pusat zakat negeri dan seumpama. Jadi tidak ada tidak ada alasan lagi memberi alasan bahawa saya terlupa lah Ustaz, saya tertinggal lah Ustaz untuk membayar zakat fitrah. Esok Allah akan soal di akhirat kemudahan yang telah disediakan, maka kita gunalah semaksimum yang mungkin untuk menyenangkan kita, dan senang dunia, senang akhirat. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya nak panjangkan sikit Ustaz soalan dia ni. Sebab setengah-setengah orang Ustaz, dia rasa tak sempurna lah Ustaz kalau tidak ada lafaz akad tu. Aku bayar ke, aku apa lagi. Kemudian dia rasa tak sempurna kalau tak pegang tangan Amir tu. Kocok-kocok sikit Ustaz. Apakah benda tu semua sunat ke, harus ke, apa benda Ustaz? Silakan. Okey, baik Ustaz. Bila kita lihat kepada rukun zakat itu ada dua. Satu niat dan satu harta yang dikeluarkan tadi sebagai ibadat zakat. Kalau akad itu, memanglah kita selalu bayar zakat, baik di kaunter dan sebagainya. Saya kerja di lembaga zakat Selangor, bagaimana orang yang bayar zakat, nakkan kepuasan. Bila kepuasan itu antara tekniknya memegang menyentuh tangan, kalau lelaki dengan lelaki lah, bermakna macam akad nikah itulah. Bersalam, bila mana melekat tangan salam itu, dia mendatangkan rasa kepuasan. Sedangkan itu sebenarnya bukan ada hukum sunat pun tidak. Akad itu merupakan adat, yang memegang itu adalah adat semata-mata. Yang pentingnya sirah lafaz yang kita sebut tadi, kalau niatnya itu dalam hati dan lafaznya itu, inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku ataupun dengan tanggunganku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang sebenarnya yang rukun itu adalah niat dan juga harta ataupun wang yang kita berikan sebagai zakat. Tapi untuk kepuasan maka kita boleh dengan menggunakan tadi kaedah teknik yang seumpama. Setengah pula ada belaga pipi pun ada. Membayar zakat fitrah kita seronok sangat. Pengalaman saya macam-macam, menangis ada. Kemudian dia kata, Ustaz, gatal-gatal di badan saya dah hilang lah Ustaz. Cuma mengenyam gatal lain pula. Itu contohlah umpama. Jadi alhamdulillah, ini antara respon yang baik kepada mereka yang sebagai muzaki, yang memberi zakat sama ada fitrah ataupun zakat harta. Alhamdulillah, kita pun rasa seronok dan syukur. Inilah satu rahmat daripada Allah. Allah. Okey Ustaz. Jangan bagi hidung dah.
Sebab belagak hidung tu kuda je. Okey, ni Ustaz, satu lagi Ustaz, memang disebut Al-Quran ya, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Orang yang amin tadi tu hendaklah mendoakan kepada orang bayar zakat. Jadi kalau SMS ni tak ada doa lah Ustaz. Kalau tadi kan ada doa kan. Amin angkat tangan, doa untuk orang tersebut kan. Jadi macam mana Ustaz? Silakan. Ya. Persoalan doa yang kita faham, doa itu sebagai ibadat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka doa tadi wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ayat yang disebutkan tadi cukup cantik di dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Baik, bila mana orang yang bayar zakat, di antara hukum sunat bagi amil zakat itu mendoakan ke atas mereka yang menunaikan zakat, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Bila kita berdoa, antara doa yang diamalkan ialah ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Semoga Allah menganugerahkan ganjaran pada apa yang telah engkau berikan. Semoga Allah akan membersihkan harta yang ada pada kamu dan semoga Allah memberkati apa-apa yang ada pada engkau. Doa ni katanya Allah di dalam surah At-Taubah tadi, inna salataka sakanul lahum. Allahu akbar. Masya Allah tuan-tuan. Doa tu tadi memberi ketenangan kepada sakinah. As-sakinah ni bukan manusia yang beri, tetapi Allah yang melemparkan kepada hati manusia. Apabila zakat ditunaikan tadi, zakat harta, zakat pendapatan, zakat gaji, zakat emas seumpama, dan zakat fitrah yang kecil kenonik, kata orang, yang sikit itu yang RM7, bukan RM7,000, tetapi doa daripada seorang amil yang ikhlas. Tugas amil itu, kata Nabi SAW, sebagaimana mereka yang berjihad di jalan Allah, pahala yang diberi sehinggalah mereka pulang ke rumah. Doa daripada amil yang mustajab dan diaminkan oleh mereka yang membayar zakat tadi. Perkongsian yang disebutkan tadi, perkongsian ibadat dan perkongsian ketenangan bagi amil dan juga bagi mereka yang membayar zakat kepada amil yang dilantik. Inilah hebatnya Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita tidak terkeliru lagi. Hukum yang disebutkan tadi zakat fardu dan rukunnya adalah niat dan harta wang yang diberikan sebagai zakat. Adapun akad itu tidaklah hukumnya sunat, tetapi doa ini disebut dalam Quran dan para ulama menyatakan itu adalah hukumnya sunat bagi amil yang menerima zakat daripada orang yang membayar zakat. Ya. Okey. Maka yang terbaiknya lah kita carilah amil. Itu yang terbaik sebenarnya. Mudah-mudahan ya doa amil tersebut berkat ya. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz nak tanya satu soalan. Dia kata kenapa setiap negeri di negara ini berbeza? Ada yang RM7, macam Negeri Sembilan kan RM9.50. Kenapa ada beza-beza macam tu? Sebab apa? Sedangkan kita one Malaysia. Jadi silakan Ustaz. Ya, dalam keadaan nak menetapkan kadar zakat fitrah itu selaras setiap negeri, sebab kita diperintah oleh setiap negeri dengan Sultan di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Jadi Majlis Agama Islam dan termasuklah Selangor dan wilayah seumpama. Jadi bila mana penetapan kadar itu sebenarnya bermula daripada kajian yang dibuat ya. Antaranya berapa harga beras yang dimakan biasanya di sesebuah negeri. Umpamanya contoh, kalau di Johor, tak silap saya pada tahun ini, zakat fitrah beras wangi dan beras biasa, ada dua kaedah bayaran zakat fitrah. Tak silap saya kalau beras biasa RM5.50, kalau sekiranya beras wangi RM7.50. Itu di Johor. Kalau di Terengganu ada tiga kaedah. Ada bayar zakat fitrah RM5, kemudian zakat fitrah RM7 dan zakat fitrah RM8. Terengganu ada tiga cara bayaran kaedah apa dia zakat fitrah. Bermakna setiap negeri pun tidak selaras. Petah lagi kalau kita lihat dalam satu bentuk One Malaysia tadi yang Ustaz sebut, maka keselarasan itu tidak dapat dibuat kerana mengikut ketetapan berdasarkan kepada keputusan Majlis Agama Islam, di mana di atasnya tonggaknya itu adalah Tuanku Sultan ataupun raja pemerintah. Jadi pemerintah yang akan memutuskan ataupun raja yang akan memutuskan adakah cadangan katakanlah di Selangor RM7 sesuai, setuju ataupun tidak, maka pihak istana, pihak raja sultan akan memutuskan. Kalau sekiranya better mahukan zakat fitrah RM7, so sultan akan menetapkan. Begitulah negeri-negeri lain. Sekiranya kalau negeri lain menakkan RM8 umpamanya, kalau RM7 lah, kalau RM8 RM8, kalau RM5 RM5 lah tadi.
Jadi itu tertakluk kepada setiap negeri. Jadi itulah aku dia antara jawapan yang boleh aku dia kita kongsi bersama dua. Harap-harap mudah-mudahan pada tahun-tahun akan datang kita akan selaraskan ya kadar nilai zakat fitrah sebagaimana kita dah selaraskan penetapan puasa, penetapan raya antara negeri-negeri di Malaysia. Apapun kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Okey, terima kasih kepada anda semua sebab setia dengan Al-Kuliah, setia dengan zakat fitrah, setia dengan semua benda lah tentang ilmu yang kita bincang pada petang ini. Ada satu soalan daripada hamba Allah yang sangat prihatin Ustaz. Dia tanya, ke manakah duit zakat tersebut? Disimpan ke, dibeli lori ke, dibuat apa Ustaz? Silakan. Terima kasih yang bertanya tadi berkaitan dengan pengagihan zakat. Wang zakat itu kalau kita bagikan kepada dua. Satu zakat harta, innamas sadaqatul fuqara wal masakin wal amil ila akhir ayat itu, maka antara keutamaan asnafnya itu adalah fakir dan miskin, zakat harta, dan muallafnya fisabilillah, ibnu sabil, gharimin dan seumpama itu yang lain yang ke depan. Dan apabila kita lihat kepada zakat fitrah, maka di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain tidak bukan wa tu'matan lil masakin. Hendaklah kamu beri kepada mereka daripada kalangan orang-orang miskin. Wa tu'matan maksud dia ta'am, maksud dia jadi makanan. Sebab itu zakat fitrah tadi dikatakan beras fitrah. Maka beras itu diberikan kepada kalangan orang-orang miskin. Tapi hari inilah tuan-tuan dan puan sekalian, orang miskin pun dah bijak, dah cerdik, dah pintar. Mereka kebiasaannya menerima zakat itu daripada wang untuk memudahkan mereka membeli barang-barang keperluan untuk berhari raya sama dengan golongan-golongan yang kaya yang seumpama. Jadi itulah antaranya zakat fitrah itu diberi kepada golongan orang-orang yang fakir dan miskin sebagai meraihkan hari raya bersama dengan mereka sebelumnya jatuh pada waktunya itu sebagai waktunya 1 Syawal ataupun hari raya Aidul Fitri. Ya Ustaz. Okey Ustaz, Kis dia tanya kita. Kis, Assalamualaikum Ustaz, boleh tak tolong jelaskan boleh atau tidak zakat fitrah ni saya bayar dari ahli keluarga saya yang terdekat yang memang miskin? Silakan Ustaz. Kalau mengikut konsep zakat yang sebenarnya, maka diberikan kepada golongan yang selain daripada keluarga. Itu kalau kita katakan tadi berdasarkan dalil. Walau bagaimanapun, kalau sekiranya keluarga itu keluarga yang jauh, tidak keluarga yang terdekat, maka adalah hukum harus kita memberi kepada mereka dengan syarat ahli keluarga tadi adalah keluarga yang fakir dan miskin. Jadi kalau sekiranya zakat fitrah yang nak diberikan kepada adik ataupun daripada abah, daripada bapa kepada anak, daripada anak kepada abah ataupun kepada bapa ataupun cucu kepada datuk, maka kalau itu dinamakan zakatnya tidak dikatakan zakat fitrah sebab keluarganya itu terlalu dekat. Maka zakat fitrah itu beri kepada keluarga yang jauh ataupun selain daripada ahli keluarga. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Ni satu Tolhah daripada Batang Berjuntai. Dia tanya Ustaz, apa hukum setiap anak berebut nak tolong bayar zakat untuk ibu bapa mereka? Sekarang ni ada 10 orang anak, 10 nak bayar, berebut-rebut, belum nak bayar. Jadi 10 orang bayar untuk dua orang, ibu dan ayah. Silakan Ustaz. Bagus soalan tu. Orang yang nak berebut buat kebaikan ni diraikan oleh para malaikat. Maka kalau kita katakan tadi anak nak mewakilkan kepada bapa, maksud kata anak nak menolong bayar zakat fitrah bagi si bapa, tidak menjadi masalah. Sebab bila mana anak itu anak yang ada kemampuan, walaupun ayah bapanya ada kemampuan tetapi nak membantu, nak menolong sebagai jasa ayah, sebagai jasa ibu yang terlalu lama dan banyak memberi kebaikan sehinggalah mereka dewasa. Dan bila sebut tadi adakah harus atau boleh, maka hukumnya ataupun jawabnya mudahnya adalah harus dan boleh membayar zakat untuk keluarga, sama ada bapa kepada anak, anak kepada bapa. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ini ada seorang yang sedang pening Ustaz ya. Pening, mujur tak muntah darah je ni saya rasakan. Assalamualaikum Ustaz, saya telah membayar zakat fitrah barangkali semalam ke ataupun 2 hari lepas. Tapi saya tak sebut bagi menggantikan beras yang Ustaz sebutkan tadi, mazhab Imam Syafi'i kan, bagi menggantikan beras. Adakah tidak sah zakat fitrah saya yang sudah bayar tu? Apakah perlu saya bayar sekali lagi Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, mengikutkan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi, ada dua keadaan yang dibolehkan membayar zakat fitrah menggunakan nilai harga beras itu. Satu disebabkan darurat, yang kedua disebabkan pemerintah raja yang menyuruh atau pemerintah membayar menggunakan wang. Jadi adapun Imam Syafi'i tadi menyatakan bahawa harus bila mana lafaz akad ataupun lafaz niat zakat fitrah itu pada Imam Syafi'i perlu disebut inilah wang bagi menggantikan beras fitrah. Dan begitu jugalah
imam yang lain, fuqaha yang lain menyatakan bahawa kita perlu menyebut menggantikan beras fitrah. Adapun soalan yang ditanya tadi oleh yang menyoal, adakah perlu mengulangi? Bagi saya, untuk tidak timbulnya keraguan ataupun was-was, lebih moleknya, lebih baiknya dia mengulangi zakat fitrah yang hanya RM7 sahaja seorang. Jadi bukan RM7,000 ya, RM7 saja. Insya-Allah boleh 3-4 kali pun boleh kalau nak diulang. Tidak menjadi masalah. Nak bayar zakat fitrah 2 kali pun boleh. Di sini kita bayar, di kampung sekali lagi pun kita nak bayar, tidak menjadi masalah. Maka wajibnya tadi sekali, tetapi nak dibayar juga di kampung, nak mendatangkan rasa kekampungan, kepuasan dia. Tengok tempat ni lah dulu aku susah duk bermain, duk terjun sungai dan seumpama, jadi mengingatkan nostalgia yang banyak. Boleh, tak ada masalah. Ya, Ustaz. Okey Ustaz, ada adik dia tanya satu soalan. Saya nak tanya bagaimana hukumnya sekiranya anak-anak yang telah besar panjang dan besar lebar, yang sudah pun bekerja, tapi masih tak mau bayar zakat fitrah, masih mengharapkan ibu bapa atau bapa yang menjelaskannya. Silakan Ustaz. Yalah, kalau kita memikirkan soal tidak mampu yang disebut kadar hanya RM7, macam tak logik. Jadi kita yang tak ada kerja menjadi alasan tidak mengeluarkan zakat fitrah, ini suatu yang aib yang sebenarnya. Sebab saya katakan tadi, bila Rasulullah SAW menyatakan zakat fitrah itu zakat badaniah ke atas seorang hamba, baik yang merdeka ataupun yang tidak dimerdekakan, ataupun kepada kanak-kanak yang dewasa. Jadi kalau kita tidak mampu, usahalah. Islam suruh kita ibtiraq, carilah, usahalah. Hendaklah kamu bertebaran di atas muka dunia untuk mendapat keberkatan daripada Allah. Bila mana puasa yang kita berpuasa tetapi tidak menunaikan zakat fitrah, maka puasa kita puasa yang tergantung, dan kita tidak dapat menyucikan diri kita dan juga tidak dapat membersihkan harta kita kalau sekiranya ada, kalau mereka tidak menunaikan zakat fitrah. Dan lebih dahsyat lagi, ayat-ayat yang tanzir memperingatkan kepada mereka yang gagal menunaikan zakat, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta, amatlah berat, azabun alim, iaitu azab yang amat dahsyat. Ya, Okey Ustaz, ada satu soalan lagi Ustaz. Menarik sungguh, daripada Syarifah dia tanya Ustaz. Ini Kak Pah kita. Dia tanya Ustaz, betulkah orang yang berketurunan Said ataupun Syarifah tidak berhak untuk terima zakat fitrah? Silakan Ustaz. Ialah daripada sebenarnya keturunan daripada Nabi SAW itu memang tidak dia tidak menerima zakat. Tetapi kalau dah disahkan Said dan Syarifah ini golongan daripada keturunan Nabi, wallahu alam sejauh mana kebenaran itu. Memang ada yang disebut oleh Nabi SAW, maka aku tidak layak untuk menerima zakat. Tapi adakah kita ni sebenarnya daripada keturunan Rasulullah SAW? Kalau sekiranya betul berfakta dan buktinya benar, maka kita golongan orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang baiknya kita menjadi golongan muzakki, bukan mustahik zakat. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu soalan lagi Ustaz. Tentang saya, dia kata pun nak bayar zakat kat kampung di Kelantan, tapi saya bekerja di Selangor. Jadi betul tak betul cara pembayaran zakat tersebut? Silakan Ustaz. Menarik soalan ini sebab saya nak menceritakan bagaimana hukum pekah. Kalau kita lihat fuqaha membahaskan zakat fitrah itu ada waktunya. Yang pertama waktu harus, yang kedua waktu wajib, yang ketiga waktu afdal, yang keempatnya yang disebut waktu makruh, dan yang kelimanya waktu haram. Waktu yang disebut harus bermula 1 Ramadan sehinggalah akhir Ramadan sebelum terbenam matahari. Adapun yang kedua iaitu yang dikatakan waktunya wajib terbenam matahari di akhir Ramadan 30 ataupun 29 Ramadan. Dan yang ketiganya waktu afdal. Yang inilah biasanya orang akan berebut nak membayar zakat pada waktu pagi itu sebelum sembahyang sunat Aidul Fitri. Bila kita ambil kepada fakta tadi, ulama-ulama Asy-Syafi'i menyatakan bahawa afdalnya itu waktu di akhir. Maksud kata sebelum sembahyang hari raya Aidul Fitri. Kalau ghalib biasanya kita berhari raya daripada Kuala Lumpur balik kampung, Johor ke Perlis, Kedah dan seumpama. So balik kampung kita biasanya sudah ada di kampung pada malam hari raya. Balik kepada apa yang disebutkan tadi, waktu afdal ialah waktunya itu sebelum sembahyang sunat hari raya. Sudah pasti kita sudah berada di kampung, dan hukumnya sebaiknya kita ambil tadi adalah yang afdal, kita bayarnya di kampung. Itu zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, yang afdalnya bayar di tempat kita mencari rezeki. Itu yang terbaik. Sila. Okey Ustaz, kita sampai ke penghujung rancangan Ustaz. Apakah kesimpulan rumusan yang boleh Ustaz berikan hadiah kepada kami semua dalam masa yang singkat, barangkali seminit dua? Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya nak sebutkan tentang ibadat.
baik ibadat sembahyang, baik puasa, baik zakat, baik haji umrah dan seumpama. Ada 4 antara ulama menyebut, pertamanya ilmu. Tuntutlah ilmu. Sebab pengalaman saya pernah menerima seorang hamba Allah yang nak bayar zakat fitrah dalam bulan Syakban. Tidak berilmu, pakai baju Melayu, bersongkok, bersampin, macam nak nikah, macam nak kahwin. Apabila datang pejabat zakat, saya tanya, abang nak bayar zakat apa? Saya nak bayar zakat yang orang bayar selalu tu. Ya, inilah kaunter orang bayar zakat. Zakat apa? Saya tanya. Akhirnya dia kata zakat RM7 setahun. Saya kata itu zakat fitrah. Sedangkan ni bulan Syakban abang. Bermakna inilah orang yang al-haru wal biru, haru biru bila mana tidak mempunyai ilmu. Yang kedua yang disebut niat. Niat mesti ada. Sebab itu rukun zakat itu antaranya yang disebut apa dia sahaja aku. Kalau bahawasanya aku menunaikan zakat fitrah, bahawasanya aku menunaikan zakat harta, dan inilah wang bagi menggantikan beras fitrah. Niat mesti ada. Dan yang ketiganya mesti ikhlas. Zakat yang diterima oleh Allah mesti zakat yang ikhlas. Jadi itu ada 3 perkara lah. Ilmu, yang keduanya ialah niat, yang ketiga ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada tetamu semua daripada Sungai Buloh dan juga kepada Ustaz dari Lembaga Zakat Selangor dan juga kepada anda semua di rumah yang memang hangat bincangan kita pada petang ini tentang zakat fitrah. Apapun kita akan hangatkan lagi pada minggu hadapan. Temu janji kita dengan tajuk Mukjizat Al-Quran bersama dengan Ustaz Zahazan Muhammad. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlalu hingga tak terasa aku berada di bulan Ramadan semula. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan sebagai